Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat lagi kita meneruskan sesi kuliah dalam Akademi Tarbawi ini untuk sama-sama kita melihat meningkatkan kefahaman ilmu tentang din Allah Subhanahu wa taala bagi melaksanakan tuntutan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita masih lagi berbincang tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkaitan tentang kisah ashabul ukhdud was-sahir war-rahib wal-ghulam. Jadi di sana kita melihat kepada satu buku yang bertajuk Ghulamud Da'wah, Iman dan Harakah, yang dikarang oleh Ustaz Hisham Saqar ini. Dia membicarakan tentang suatu hadis yang disebutkan tadi, iaitu menghuraikan hadis tersebut dalam bentuk dakwah dan tarbiyah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi berkaitan dengan rangkap hadis ini, yang di mana pada minggu lepas saya dah baca berkaitan tentang rangkap hadis ini, iaitu bunyinya فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاهِرِ أَفْضَلُ أَمِ الراهب أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس. Maksudnya, keadaan tersebut berterusan sehinggalah pada suatu hari dia bertemu dengan seekor binatang besar yang menghalang perjalanan orang ramai. Ketika itu ghulam tersebut berkata, pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir yang lebih afdal ataupun rahib yang lebih afdal. Maka dia mengambil seketul batu lalu mendoa, ya Allah, sekiranya urusan rahib lebih kamu sukai daripada urusan ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang ramai dapat lalu lalang. Dia pun melontarnya, maka binatang tersebut mati dan orang ramai dapat lalu lalang. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas dengan rangkap hadis ini kita telah menyebut yang pertama apa yang kita boleh ambil, iaitu penerusan ghulam dengan rahib itu, penerusan dakwah dan tarbiyah atau pembelajaran ilmu ini daripada rahib itu berterusan. Kita melihat pada siri-siri yang lepas bagaimana ghulam dia akan berhenti untuk belajar dan mendengar apa yang disampaikan oleh rahib sehari 2 kali, masa dia pergi dan masa dia balik. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana dakwah rahib terhadap ghulam ini sehingga akan menyebabkan tersentuh hati ghulam ini untuk sentiasa mendengar dan pergi belajar dengan rahib. Baik.
Kemudian yang keduanya, kita melihat daripada petikan rangkap hadis tersebut juga, melihat kepada usaha. Jadi dakwah kita ini, kita nak ajak orang, nak sampaikan Islam ini perlu kepada usaha. Tak boleh hanya berdoa kepada Allah semata-mata sahaja. Seperti mana kalau kita lihat Ghulam tadi, dia nak menentukan kebenaran ilmu ahli sihir ke ataupun ahli rahib tadi. Jadi tiba-tiba berlaku satu peristiwa, ada binatang yang besar menghalang perjalanan, laluan. Bukan dia saja, orang ramai di situ. Jadi oleh itu, apa yang dia buat? Ghulam ini dia mengambil seketul batu dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baling batu tersebut kepada binatang dan binatang tersebut mati. Jadi di sana menunjukkan kepada usaha. Walaupun kita nampak mungkin dengan batu yang kecil itu tak mampu untuk mematikan binatang yang sangat besar itu. Tapi di sana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, binatang tersebut dapat dibunuh. Jadi ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan atas usaha yang telah dilaksanakan oleh Ghulam itu tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang ketiga, kita boleh ambil daripada pengajaran hadis tadi, iaitu prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan cuba menyelesaikan adalah pengajaran lain yang dapat diambil oleh da'i melalui petikan ini. Bunuhlah binatang ini sehingga orang ramai dapat lalu lalang. Baik, yang ketiganya, bagaimana kita melihat seorang da'i ini, dia ambil cakna. Dia ambil tahu tentang permasalahan yang berlaku kepada masyarakat di sekelilingnya. Seperti mana kita lihat Ghulam ini. Jadi Ghulam ini, kalau dia melihat binatang yang besar yang menghalang daripada laluan tadi, tak. Kalau tidak, dia biarkanlah. Tak. Apa saja. Tapi kenapa kita melihat di situ, dia ambil seketul batu, kemudian dia menggunakan apa yang dia pelajari. Kan? Jadi di sana, dalam bentuk dakwinya, terbawinya, kita boleh ambil bahawa kita nak kena ambil tahu suasana ataupun permasalahan di dalam masyarakat kita hari ini dan bagaimana kita nak menyelesaikan. Itu seorang da'i. Itu seorang da'i. Jadi seorang da'i ini dia nak kena sentiasa berfikir dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti mana yang Ghulam tunjuk tadi. Jadi begitulah yang semestinya dilakukan oleh da'i kepada Allah. Sangat cintakan kepada kebaikan dan sentiasa berusaha menyelesaikan masalah orang ramai. Ini kerana dia disuruh melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Juga kerana perilaku seumpama ini akan membuka hati-hati mereka. Jadi seorang da'i ini dia perlu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu antara kerja da'i ilallah. Jadi dia tak boleh duduk senang. Untuk melakukan kebaikan, dia bersegera melakukan kebaikan. Jadi untuk meninggal, melarang kejahatan, dia segera untuk melarang supaya mencegah kejahatan ini. Dengan itu, mereka telah mempunyai persediaan untuk menerima apa yang diseru dengan penuh kepercayaan disebabkan mereka telah mengetahui kebaikan yang terkandung di dalamnya. Jadi, sebab apa dia mampu untuk buat gitu? Sebab dia telah bersedia. Para sahabat ini, kalau kita tengok radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersedia dengan apa yang dibawa ataupun risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup mati dengan kebenaran itu. Sebab tu dia sanggup, dia yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian dia mempertahankan din Allah Subhanahu wa taala itu, sanggup melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhallazina amanu rka'u
wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah, mengerjakan sembahyang dan beribadah kepada Tuhan kamu, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi orang beriman ini dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melaksanakan amal kebajikan. Jadi semestinya kita tidak melupakan perkara yang penting ini. Ia berkait langsung dengan dakwah. Oleh itu, kita hendaklah bergaul dengan orang ramai, bersabar terhadap apa yang mereka lakukan, cuba menyelesaikan masalah mereka sekalipun mereka bergeluman dengan maksiat yang ditutupi dengan kejahilan. Jadi da'i ni dia mesti bergaul dengan masyarakat dan perlu bersabar atas apa yang berlaku kepada masyarakat. Jadi dia kena bersabar kerana mereka ini jahil. Mereka ini tidak tahu. Bahkan masyarakat Ghulam adalah kafir. Bahkan pada ketika itu masyarakat Ghulam yang hidup pada ketika itu kafir, bukan yang telah beriman tapi kafir. Bukan hanya bermaksiat kepada Allah, kita hendaklah menyeru mereka hanya kepada dakwah Allah, berpegang teguh kepada talinya yang kukuh dan kepada tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Ketika itu mereka akan lebih cepat untuk menerima dakwah dan bertindak balas dengannya. Perlu diingatkan, kita sewajibnya tidak terlalu mementingkan perkara ini sehingga menyebabkan kita melupai kewajipan dakwah dan matlamatnya yang terbesar. Jadi bukan hanya kita nak melaksanakan khidmat masyarakat, kita kata semata-mata. Tak. Tapi dalam rangka kita melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kebaikan ini berlaku di dalam kehidupan masyarakat umat Islam dan seluruhnya. Baik, yang keempat, Imam An-Nawawi telah berkata kepada menghuraikan hadis tadi yang dibaca. Hadis ini membuktikan kewujudan dan kebenaran karamah para wali. Okay. Yang keempat pula kita nak lihat di sini bagaimana Ghulam tadi dia baling batu sehingga kan mati binatang yang besar tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sana adanya karamah. Adanya karamah. Kalau para nabi, mereka Allah berikan mereka mukjizat, tapi orang selepasnya Allah bagi karamah. Tak. Manusia pada hari ini ada yang mengingkari karamah dan ada yang mempercayainya sehingga ke peringkat meyakini bahawa empunya karamah mempunyai kemampuan peribadi yang boleh mengangkatnya ke martabat para nabi. Jadi di sana masyarakat ataupun manusia hari ini, mereka ada yang mengingkar tentang karamah. Kita kata keistimewaan ini, kemuliaan ini yang Allah berikan kepada seseorang, dan ada yang beriman terus, meyakini seolah-olah orang ni ada karamah sehingga akan sampai ke tahap Nabi. Dan orang yang memiliki karamah ini sehingga akan ke tahap Nabi. Tak melampau. Jadi kedua-duanya berada dalam kesilapan yang besar terhadap perkara yang penting ini. Oleh sebab itu Imam Hasan Al-Banna telah menjadikannya di antara 20 usul yang memberikan kefahaman sebenar terhadap Islam. Jadi dalam rukun bai'ah yang pertama itu, rukun faham itu, Al-Imam Hasan Al-Banna telah menggariskan tentang 20 usul. Jadi antara 20 usul itu, Al-Imam Hasan Al-Banna dia menggariskan bahawa, dia mengatakan bahawa mencintai orang-orang soleh, menghormati dan memuji mereka disebabkan amal soleh yang diketahui mereka lakukan adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kita cinta kepada orang yang soleh. Kemudian kita menghormati dan memuji mereka disebabkan amal soleh yang mereka lakukan itu. Jadi itu antara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi Al-Imam Al-Banna menyebut lagi, para wali Allah pula ialah mereka yang disebut di dalam firman-Nya yang bermaksud.
para wali Allah ini yang Allah sebut dalam surah Yunus ayat 63 ini, maksud dia orang-orang yang beriman dan mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi inna awliya Allah ini, orang wali Allah ini siapa? Iaitu orang yang beriman dan mereka sentiasa bertakwa. Jadi kalau kita kata, orang kata, dia kata, oh dia ni ada karamah ni. Tak, dia ada Allah bagi sesuatu lah. Tapi kita nak kena lihat orang tu, dua benda saja syarat dia. Wali Allah ini, dia mesti beriman kepada Allah, kemudian dia mesti bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah. Kadang-kadang orang menceritakan ulama'-ulama', kita tengok tabi'in ataupun ulama'-ulama' di Malaysia ini, kita kata oh dia ada karamah, tok wali dan sebagainya kan. Di sana dia sendiri pun tidak tahu bahawa dia itu Allah bagi karamah. Cuma diceritakan orang dahulu. Ada kita dengar tok syekh ataupun orang ulama' dahulu sehingga kan kereta habis minyak. Dengan izin Allah bubuh air je. Buah air dalam tank minyak tu boleh jalan kereta. Itu semuanya karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Tapi kita nak tahu bahawa wali Allah ini, orang diberi karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dua benda saja. Yang pertama, mestilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada, bukan orang kaya ke, bukan mereka ni serban besar ke, jubah besar ke. Jadi lihat di situ. Jadi karamah untuk mereka adalah sabit berdasarkan kepada syarat-syarat yang dinyatakan oleh syarak, dengan meyakini bahawa mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan kepada diri mereka semasa hidup dan selepas mati. Lebih-lebih lagi kepada orang lain. Kita nak ingat. Jadi manusia ni, kita ni tidak ada apa-apa. Manfaat pun tidak boleh buat. Kemudaratan pun tidak boleh buat. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karamah dan perkara-perkara luar biasa atau apa yang diminta kepada sebahagian daripada para da'i yang soleh. Walaupun begitu, perkara ini hendaklah difahami berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh syarak tanpa menambah dan mengurang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi karamah ini ataupun perkara luar biasa ni ataupun apa yang diminta kepada sebahagian para da'i yang soleh. Walaupun begitu, perkara ini hendaklah difahami berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh syarak tanpa menambah dan mengurang. Baik, itu berkaitan tentang karamah. Kita yakin dan kita mempercayai bahawa orang yang soleh, orang yang beriman ini, dia ada karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak melampaui dalam meyakini dan mempercayainya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, rangkap hadis yang kita baca tadi, kita boleh ambil bahawa orang ramai menjadikan peristiwa ajaib ini sebagai bahan perbualan dan mereka saling bercerita tentang ghulam. Penyebaran ini menjadi permulaan kepada sebelum berlakunya peristiwa seterusnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berlakunya peristiwa itu, maka dia menjadi buah mulut orang. Tersebarlah. Kalau kita tengok, ada ajaran baru lah, amalan baru. Jadi sebenarnya bagi kita rasakan apabila kita meyakini Islam ini adalah din Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena sebarkan. Kita nak kena luaskan. Kalau kita tidak sampaikan Islam ini kepada masyarakat, siapakah lagi untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan ajaran Al-Quran. Jadi sebab itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, mereka digelar generasi Al-Quran unik. Jil Quranul Farid. Ataupun Al-Quran yang bergerak. Al-Quran Al-Mutaharrik. Al-Quran yang bergerak. Kan? Jadi, masyarakat dan manusia pada ketika itu dapat melihat apa yang terkandung di dalam Al-Quran terhadap ataupun kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada ketika itu.
Kenapa? Al-Quran yang ada itu 114 ayat, 114 surah itu kan. Jadi manusia tidak akan faham dan manusia tidak akan terlihat, melainkan ada yang mendokong, ada yang menjelas, ada yang praktikkan dalam kehidupan mereka. Kan? Al-Quran ni. Jadi kalau kita masyarakat Islam sendiri tidak baca, tidak memahami, bagaimana orang lain nak memahami? Kita sendiri pun kalau tak baca, kita tak faham. Jadi kita kena baca, tadabbur, hayati dan amalkan dalam kehidupan kita, agar masyarakat di luar sana yang belum Islam, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan terpesona, akan terbuka, menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah ditunjukkan oleh Ghulam ini. Dia nak kena buat sesuatu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahawa ilmu ataupun din yang dia anuti ni, dia belajar ini adalah satu din yang benar. Jadi oleh itu Allah izin berlaku satu peristiwa tersebutlah. Binatang buas yang menghalang daripada laluan orang kampung tadilah. Jadi penyebaran ini menjadi permulaan kepada sebelum berlakunya peristiwa seterusnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu para dai semestinya berusaha untuk mencairkan sebahagian mereka ke dalam masyarakat. Jadi dia nak kena sebarkan tentang ilmu Allah ini, din Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita nak kena sebar luaskan di dalam masyarakat. Seperti mana dai ini? Bagaimana dia nak mula? Pelbagai dia nak mula. Dengan Ghulam ini dia boleh mula dengan peristiwa yang Allah susun, ada binatang besar yang menghalang daripada perjalanan dia ni, maka dia kena buat sesuatu. Maka dia ambil batu, dia guna apa yang diajar oleh rahib tadi, maka dengan izin Allah mati. Maka di sana masyarakat pada ketika itu melihat terbuka. Ada bacaan baru ni, ada ajaran baru ini. Maka masyarakat mula tertanya-tanya. Di situ barulah nak mulakan, nak sampaikan dakwah kepada masyarakat. Mereka menggauli orang ramai, bertindak balas dengan mereka, menghulur bantuan dan perkhidmatan kepada mereka. Dai ni dia kena bergaul dengan masyarakat. Dia kena sentiasa memberi bantuan dan perkhidmatan kepada mereka. Daripada situlah apabila berlakunya peristiwa tersebut, maka terbuka pandangan-pandangan masyarakat pada ketika itu, maka masyarakat akan bertanya kepada Ghulam. Seorang da'i ni akan tanya, minta bantuan, minta khidmat. Jadi mudah. Ini dilakukan supaya orang ramai dapat melihat dan mengenali mereka dari dekat, serta mengetahui bahawa mereka bukanlah orang yang tamakkan harta, pangkat dan kedudukan, sebagaimana yang difitnah terhadap mereka. Jadi dari situ kita melihat, kita boleh tahu organisasi-organisasi ataupun orang-orang yang ikhlas membantu masyarakat-masyarakat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat di situ. Kan? Kerana para dai ni kita nak kena yakin, seorang da'i ilallah ini dia perlu berkorban. Kenapa? Kalau kita baca dalam buku Kaifa Nad'u Ilal Islam itu yang dikarang oleh almarhum Fathi Yakan, bagaimana kita nak mengajak kepada Islam itu, dia menyatakan bahawa kalau kita seorang da'i ni, kita katakan, kita kan banyak ini, kita pergi ikut usrah, kita buat misi banjir, kita bantu orang susah, kemudian kita pergi ke masjid surau, kita bagi ceramah. Itu belum lagi kita berada di tengah-tengah dakwah. Baru hanya kita berada di pinggir-pinggir dakwah. Kita baru berada di pinggir-pinggir dakwah baru. Nampak macam
kita seolah-olah nampak macam habis tenaga dah kita guna bagi khidmat masyarakat, buat program, buat aktiviti, buat gotong royong, pergi tolong orang, bagi bantuan, face mask, PPE, tak. Tapi almarhum Fatih akan kata itu baru kita berada di pinggir dakwah baru. Subhanallah. Tak. Masya Allah. Maksudnya kita baru berada di pinggir dakwah. Kenapa? Kerana untuk berada dalam dakwah ini dia memerlukan kepada pengorbanan. Perlukan kepada kekuatan, kesungguhan. Maksudnya masa dia tu habis dengan dakwah. Itu memang payahlah. Tak. Kita ni kadang-kadang mungkin kena susun masa. Tak boleh nak sebut contohnya kita nak buat sesuatu pukul 4 nanti kita nak buat sesuatu, telefon panggil, boleh tak kita nak minta ni, kita berasa ni lah, kita dah susun dah ada sesuatu nak buat, ada perancangan nak buat kan, kita tak boleh, kita nak ajak ni, maka dia tak boleh nak bersegera kan. Jadi dakwah ini memerlukan kepada pengorbanan siang malam, pagi petang, bila-bila masa. Jadi itu kita nak kena gunakan tenaga kita. Jadi perlulah kita faham, tak jelas, nyata untuk kita melaksanakan dakwah ilallah ini. Begitu juga supaya orang ramai mengetahui bahawa mereka bekerja hanyalah untuk mendapatkan balasan daripada Allah dan memasuki syurganya dengan izin limpah kurnia rahmat daripadanya. Jadi da'i ini kita tanamkan bahawa kita kerja kita ini hanya kerana Allah semata-mata, bukan hanya nak mendapat kemasyhuran, nak dapat ganjaran dan sebagainya. Tak boleh. Yalah, kadang-kadang payah kita nak cerita. Kan kita kata takkan kita pergi buat ni tak guna minyak kereta. Tak, ini tak makan minum. Tak. Tapi kita tak boleh nak kata macam tu. Kalau kita kata perlu kepada pengorbanan dalam jalan dakwah ini, walaupun kita pergi ke tempat itu, kita memerlukan minyak kereta, minyak motor, nak memerlukan kepada tenaga, memerlukan makan minum. Tapi tak boleh nak kata gitu. Tak boleh kata kena bayar ni, kena cas ni dan sebagainya. Tak. Memang payahlah nak jaga kesungguhan, keikhlasan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang dai begitu, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada keikhlasan, kesungguhan. Hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang ramai meyakini hakikat ini secara praktikal, maka ia menjadi pembantu kepada para dai. Apabila orang ramai dia mengetahui, dia tahu ini, nampak apa yang dibawa oleh da'i ni, orang ramai nampak. Tak, orang ini dia boleh beza. Tak, kita sendiri boleh nampak kalau orang ni bantu dengan ikhlas ke, bantu dengan tak ikhlas. Tak. Mungkin kali pertama kita nampak ikhlas. Kali kedua, kali ketiga, keempat seterusnya, ataupun mungkin masa-masa tertentu saja, ataupun mungkin dia berada pada kedudukan tertentu saja. Tak. Kalau dia jadi menteri ke, dia jadi ketua ke, mimpin ke, baru dia buat. Tak. Kalau tak jadi, tak buat. Ya tahu. Kaya je baru nak buat. Miskin tak buat. Tidak. Maksudnya dia akan buat sentiasa. Bantu orang sentiasa. Kaya ke, miskin ke, tak. Sekadar mana yang dia mampu. Jadi nak meyakinkan kepada orang ramai. Ketika orang ramai meyakini hakikat ini secara praktikal, nampak secara praktikal, bukan teori, bukan omong-omong kosong, maka ia menjadi pembantu kepada para da'i dan sumber kekuatan mereka. Maka masyarakat akan turut membantu para da'i tersebut. Jadi kita nak kena yakin begini dengan usaha apa yang kita buat ini. Jadi bahkan sebahagian mereka akan berada di barisan para da'i yang bekerja dan berjihad untuk meninggikan kalimah Allah. Bahkan ada yang bersama-sama dengan barisan para da'i ini untuk berjuang, berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kan? Sehingga kan timbul masyarakat begitu. Kalau kita kata nak buat sesuatu ni, masyarakat lari daripada kita.
jauhkan daripada organisasi kita kan. Jadi maksudnya kita belum betul-betul lagi bersungguh, belum betul-betul lagi kita berkorban untuk dakwah, untuk din Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena sama-sama melihat. Tambahan pula, pengaruh dan sokongan yang diberikan oleh orang ramai terhadap mereka akan mendatang kekuatan dan penjagaan terhadap dakwah dengan kadar yang tertentu, serta kemampuan untuk bergerak, berdakwah dan menyerap masuk ke dalam masyarakat. Jadi pengaruh dan sokongan yang diberikan oleh orang ramai terhadap mereka akan mendatangkan kekuatan dan penjagaan terhadap dakwah. Bukan kita nak kepada sokongan, tak pengaruh semata-mata. Tetapi apa yang kita buat ini dengan ikhlas, tak perlu kepada pengorbanan, insya-Allah. Jadi mereka yakin dengan apa yang kita buat ini, masyarakat yakin dengan da'i ini yang betul-betul ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga akan melahirkan mereka ini sokong kepada para da'i tersebut. Menyokong, tak, berusaha untuk bersama-sama membantu, tak. Dan yang lebih utama lagi dalam din Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu sedikit apa yang kita boleh ambil daripada rangkap hadis yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan kita merasakan bahawa tugas untuk kita menyampaikan din Allah Subhanahu wa taala ini cukup berat, cukup besar untuk kita laksanakan dan perlu kepada persiapan dan persediaan, seperti mana ghulam ini sudah bersedia untuk menghadapi. Tak? Apabila ghulam ini yakin dengan apa yang dia ikut, apa yang diajar oleh rahib ini, dia buat sesuatu. Tak? Kerana apa? Kerana dia telah bersedia untuk menghadapi cabaran yang akan mendatang itu. Tak? Jadi apabila dia buat tu dengan peristiwa binatang besar yang menghalang laluan itu, maka dia dapat membunuh. Tak? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat membunuh, maka orang ramai berbincang ataupun bercakap-cakap tentang peristiwa tersebut. Jadi dengan mudahnya ghulam ini untuk menyebarluaskan tentang apa yang dia belajar daripada rahib tersebut. Jadi pelbagai peristiwa-peristiwa lah, pelbagai situasi yang berlaku. Jadi oleh itu kita nak kena mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh ghulam ini dalam realiti semasa kita pada hari ini, untuk kita buat sesuatu, membuka mata masyarakat, mata hati ni, jiwa dan hati masyarakat ini ke arah untuk kita mengabdikan dan kebenaran tentang din Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita akan berjumpa di minggu hadapan untuk seterusnya dengan rangkap hadis yang seterusnya. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.